Kita bercerita tentang bajet dahulu 2020 ni yang dibahaskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menarik untuk kita nak ulas, terutama tentang ekonomi yang dibincangkan. Antara perkara pertama yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah berkenaan dengan unjuran yang dipaparkan oleh, yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan Zafrul, dengan mengatakan bahawa tahun depan ekonomi GDP negara akan meningkat 5.5 sehingga 8%. Saya masa saya mula dengar ucapan tersebut, saya macam mana dia boleh unjurkan unjuran tersebut dalam keadaan ekonomi dan COVID dunia ni. We are not talking about Malaysia saja, kita bercakap tentang keadaan dunia yang menguncup sekarang ini. We are talking about the world. The world. Dunia sekarang ini sedang menguncup. Dan kita bercakap, sebab itu saya kata, apa bajet yang dibentangkan oleh Pakatan Harapan pada tahun 2019 sekarang ini tak relevan. Kenapa? Kerana kita tidak menjangkakan tentang COVID yang melanda. Sebab itu, apabila kita bercakap tentang COVID-19, kita bercakap tentang 2021, sepatutnya seolah-olah kerajaan Perikatan Nasional ni bercakap seolah-olah Januari ni virus ni akan hilang. Dia punya percakapan tu, dia punya bajet yang dia cerita tu seolah masuk Januari ni tak ada virus, PKP akan habis. Tuan-tuan puan, sekarang ni 10 hari bulan 11. Dah beberapa hari ni kes ni mencapai 4 angka, bukan 3 angka, 4 angka. 1,000 lebih. Paling kurang pun 3 angka. Dah beberapa hari ni. Dan kita pernah melihat the flattening of the curve. Curve dah flatten. Ada orang kata, baguslah kerajaan Perikatan Nasional dah flatten the curve. Saya kata bagus apa? Mereka yang menyebabkan curve tu naik. Mereka yang menurunkan. Sekarang ni mereka menyebabkan naik. Apa yang bagusnya? Saya tak nampaknya bagus kat situ. Dan orang mula mempertikaikan tentang jumlah dan data yang dikemukakan oleh KKM, berapa jumlah mereka yang betul-betul kena COVID. Kita dah mula mempertikaikan. Sebab itu ada yang mula mempersoalkan, adakah betul data tersebut atau sekadar menggantikan darurat yang sebenarnya tak darurat. Bagi saya itu, saya kata inilah data sebenar. Data yang dikemukakan sebelum ni, kononnya dah flatten, itu bukan data sebenar. Dan bukti apa yang saya cakap itu benar apabila berlaku pilihan raya Sabah. Saya kata kenapa berlaku pilihan raya Sabah itu menyebabkan tiba-tiba outbreak yang begitu besar. Tuan-tuan dan puan kena faham, di Sabah ada di kawasan pedalaman, tak pedalaman sangat pun. Kita bercakap tentang Lahad Datu, Sandakan, kita bercakap belah-belah utara, belah-belah belakang yang menuju ke arah Filipin tu. Ramai di antara mereka pendatang tanpa izin ataupun mereka yang ada penyakit tetapi tidak bergejala. Tetapi mereka tak pergi screening, tak ada screening. Sekarang ini screening dilakukan secara pasif. Maksudnya dah ada gejala baru kita screen. Kemudian baru kita cari mereka di sekeliling. Kita tak buat active screening. Active screening ni kita screen je semua orang. Tak ada. Sebab apa kita tak buat active screening? Sebab kalau kita buat active screening, ini yang akan berlaku. So what happen is bila ada positif, kita mula buat active screening. Kita pergi ke Sandakan, ke Tawau, kita pergi ke Lahad Datu, kita pergi ke area-area macam ni. Then baru kita nampak jumlah yang besar. Yang positif yang besar. Baru kita nampak, ini sebenarnya data sebenar. Yes, inilah data sebenar. Tetapi ini belum lagi data sebenar, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa saya kata demikian? Kita masih tak buat active screening di Semenanjung Malaysia ni. Kita masih tak buat active screening di Semenanjung Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, pernah pergi tak kawasan-kawasan di mana Bangla duduk, Indonesia duduk, di mana mereka tidak ada gejala ataupun ada gejala tapi tak pergi hospital. Kenapa kita tak pergi? Dan bila buka, buka pasaraya, baru kita tahu, security guard ini positif. Waiter ini positif. Pekerja construction ini positif. Baru kita ada benda tersebut. Sebab kita tahu nak tutup ekonomi 2 bilion. Azmin sebut 2 bilion satu hari shutdown. So kalau tahu 2 bilion shutdown, so macam mana cara kita buat sebenarnya? Sebab itu saya kata kerajaan yang ada sekarang ini, kerajaan yang sangat tidak kreatif. Kita shutdown kita punya ekonomi daripada segi pelancongan. Kita terus total shutdown. Kenapa? Kenapa total shutdown? Orang salahkan Pakatan Harapan dahulu. Kalau Pakatan Harapan dulu shutdown betul-betul, negara kita tak jadi macam ni. Kita dah shutdown sekarang ni pun. Kenapa negara kita masih jadi macam ni?
Kalau Pakatan Harapan shutdown awal dulu dah kita dalam keadaan yang teruk macam ni. Saya katakan pada bulan Mac, sepatutnya kerajaan pada masa Mac tersebut mula meminjam duit, reserve tunai yang ada simpan. Kerana pada masa itu kita punya rating kita punya debt rating, kita punya credit rating kita masih bagus. Kita akan dapat interest yang rendah dan ramai lagi orang boleh memberi pinjaman. Tapi Zafrul kata apa? Oh tak ada, kita banyak duit. Buat apa kita nak buat pinjaman? 7 bulan kemudian, sekarang ini, baru Zafrul mengaku kita kena buat pinjaman dengan KWSP. So, bila kita buat pinjaman dengan KWSP, masalahnya apa? KWSP tak boleh bagi interest yang tinggi. Bila tak boleh bagi interest yang tinggi, duit kita diberikan kepada kerajaan, kerajaan bayar balik, pulangan kepada kita sebagai rakyat, kepada pencarum KWSP nanti tak akan tinggi. Itu bukan duit orang lain, tuan-tuan dan puan. Itu duit kita semua, tuan-tuan dan puan punya duit. Sebab itu bila saya kata pinjaman itu kena awal-awal dibuat pada bulan Mac, sewaktu COVID mula naik, Zafrul kata apa? Tak payah nak buat pinjaman. Tak payah nak buat pinjaman. Dengan bangganya dia kata. Saya kata, it does not take a rocket scientist ataupun ekonomis nak fikir benda tu. Logik. It's logical move. Kalau kita simpan cash kita pada waktu itu, kita gunakan pinjaman untuk aid, untuk bantu rakyat kita. Bayangkan bagaimana kita boleh mengurangkan risiko syarikat-syarikat dan company-company, micro SME, micro companies daripada tutup gulung tikar. Sekarang ini yang banyak terkesan M40, yang banyak terkesan adalah golongan-golongan yang ada kedai, ada office, yang golongan yang ada company, golongan yang ada restoran, golongan makcik yang jual tepi jalan, mereka ni yang banyak terkesan. Mereka yang direct, contohnya seperti Top Glove dan sebagainya, dia tak terkesan banyak sangat sebab apa? Mereka produce. Getah kan? Mereka produce. Okay, that's good, that's fine. Tetapi golongan-golongan yang majority rakyat, M40, 40%, plus B40, 40%, 80% rakyat terkesan daripada ekonomi, yang daripada polisi yang dibuat. Dan saya akan katakan pada masa itu, untuk kita nak buat significant change kepada taraf hidup rakyat kita supaya kita boleh last for another 12 months. Ini bulan Mac tersebut. March, April, Mei, Jun. For another sampai next March. Saya kata kita kena spend sekurang-kurangnya, 10% daripada GDP kita. 10% daripada GDP kita. Kerajaan kena pump in duit 10% daripada GDP. US semua pump in 10% GDP. Germany pump in 60% daripada GDP. Tak payah cerita Germany lah, negara dia memang bukan kata negara dia, dunia pun, Europe pun pinjam dengan Jerman. Okey, itu tak payah cerita. Negara ni memang hebat. Saya pergi Jerman dari itu pun, saya tengok memang Jerman ni, the way they run the country and they run the economy is so different. They are another level daripada kita. Kan? Saya jumpa dia punya ahli parlimen dia, very young guy di Germany. Saya berborak dengan ahli parlimen ni, saya cerita tentang ahli parlimen daripada pembangkang. Dia the way they think, the way they conduct their policies is so different. And then satu lagi, interestingly, dia punya education pun dia tak centralized kepada federal. Education dia decentralized kan. Maksudnya setiap negeri, bagi dia nak panggil negeri, setiap region, setiap kawasan dia tentukan dia own punya policy. Sebab itu orang Jerman sekarang ramai mereka boleh berbahasa Inggeris. Orang yang zaman dahulu kan, sekarang ini Germany dah ramai yang boleh berbahasa Inggeris dengan bagus. Okey, itu cerita Germany. So balik kepada cerita kita sekarang ini, balik kepada keadaan ekonomi. Apa yang kerajaan bagi kepada kita? Now, daripada segi unjuran tersebut sangat-sangat menyedihkan. Sangat-sangat menyedihkan kerana bagi saya tak nampak bahawa Januari ini hilang. Oh, sekarang ini COVID dah tak ada. Dia tak take into consideration, what if kalau kita tak jumpa vaksin? Oh, kalau kita jumpa vaksin, senang kita ubahlah balik kepada the original one. Tak. Tapi macam mana kalau kita tak jumpa vaksin, tuan-tuan dan puan? Macam mana kita nak meneruskan? Kita kena provide for that kind of scenario. Worst case scenario. Kita tak ada satu budget worst case scenario. Saya tak nampak pembangkang bagi, kerajaan lagi dah tak bagi. Sepatutnya bagi saya pembangkang kena come up dengan satu dipanggil worst case scenario budget. Kita ada budget dan dia ada panggil worst case scenario budget. Best case scenario budget, worst case scenario budget. Saya advise kalau boleh pembangkang come up with that. Tapi tak terlambat kan, patutnya Raya Ahad tu je cakap.
Kemudian Datuk Seri Anwar ditanya tentang oleh Ahmad Mazlan. Dia kata macam mana kalau macam mana Datuk Seri tak setuju, macam mana ahli parlimen Port Dickson tak setuju dengan kenyataan tersebut, kerana ada orang menjangkakan bahawa berkemungkinan akan berlaku V-shaped recovery pada tahun hadapan. Dia kata V-shaped recovery. Lepas tu Seri Anwar kata ada orang kata K-shape, Z-shape, sebenarnya tak wujud pun K-shape, Z-shape. Saya cerita macam ni. Apa itu V-shaped recovery? Okay, bagi yang siapa yang berminat ekonomi dengar, sekejap je saya cerita. V-shaped recovery ni dipanggil, kalau kita ada chart, okay, dia ni GDP, yang ni time. Over a period of time, kita ada GDP. V-shaped recovery adalah keadaan di mana ekonomi kita menurun. At one point, tiba-tiba dia bounce balik. Okay, dia bounce balik macam tu. Okay, V-shaped recovery ni, normally true untuk biasanya stock ataupun apabila melibatkan yang non-economy. Itu biasa. V-shape ni maksudnya kalau dalam stock, dalam saham umpamanya, kita boleh tengok saham tu mula-mula turun sampai katalah daripada RM1 jadi 30 sen, and within minutes tiba-tiba dia naik balik. Dalam masa beberapa minit, beberapa jam, 1 hari, 2 hari. Tetapi untuk ekonomi susah kita nak tengok perkara tersebut berlaku. Bukan tak ada, tetapi susah. Kerana apa? Kita kena faham bahawa ekonomi dia bukan satu faktor saja. Dia multifaktorial yang menyebabkan ekonomi ni akan merudum dan juga naik. Jadi dia ada satu lagi U-shaped recovery. So U-shaped recovery ni is most likely to happen. Dia W ataupun U. W ni dia turun, kemudian dia naik sikit, dia turun, kemudian dia recover. That period of time. U-shape is where dia turun, kemudian dia stagnant, kemudian dia recover. Itu yang kemungkinan berlaku. V-shape kita pernah berlaku 2016 di mana kita turun sebab harga minyak dunia turun, kemudian kita recover sebab harga minyak dunia recover. Tetapi yang tu isolated sebab dia melibatkan satu produk. Tapi the rest of our GDP ni tak terlalu teruk, tak terlalu orang kata apa, tak terlalu affected sangat. Saham lah yang teruk. Tetapi daripada segi ekonomi dia akan U-shape. Yang paling kita tak nak L-shape. L-shape ni dia turun, kemudian dia stagnant. L, macam L. Yang itu akan berlaku sebagaimana tahun 1930-an dipanggil Great Depression, di mana keadaan ekonomi take a very long time sebelum dia recover. Sometimes 10 years, 15 years. Greece for example, Spain, kalau kita tengok Italy, antara negara yang affected by the L-shape punya recovery. Okay, itu kita cerita tentang L-shape recovery. Soalan dia sekarang ini, my question kepada Zafrul adalah, what if kalau kita tak recover next year? So, what is the worst case scenario punya plan if you are not recovering? The best case scenario kita dapat 5.5% to 8% GDP punya recovery. Fine. My question is, macam mana kalau kita tak recover? What if, ini worst case scenario kita kena fikir. What if COVID lasts for another 12 months or 24 months? Okay, tolak 24 months. For the next 12 months. Until November next year. What is the plan? Sekarang ini 7 months, 7 bulan ini kita dah menyaksikan satu keadaan ekonomi yang teruk di mana banyak company gulung tikar, banyak orang dibuang kerja, diberi atau tanpa atau dengan pempasan, dan ramai orang dipotong gaji. And company are now barely survive, and banyak company gulung tikar. Dan kalau kita nak tengok sama ada kesan itu besar atau tidak, kita tengok company-company besar. JLCs dah buang banyak pekerja. Banyak. Company besar macam Malindo, 2,000 orang pekerja dibuang. Kita tengok company macam MAS affected badly. Kilang-kilang now affected badly. Worldwide punya international companies are now mula tutup dan mula keluar. Investors refuse untuk invest dalam negara kita. Now, what if next year this thing does not go away? Benda ini tidak orang kata apa, tak berlaku, tak recover. What will be the plan? Apa kita punya rancangan? Sebab itu, kalau kita betul-betul nak apa orang kata recover kan, kita kena ada satu recovery plan. Kita kena fikir, kita kena buat satu stimulus package, di mana stimulus package ni akan jadi satu jump start kepada ekonomi that will last for another 12 months. Itu yang Germany buat. So,
Macam mana nak buat benda tu? Ni kita belajar sikit. Ada satu dipanggil Sham Rule, SAHM Rule. Dia dipelopori oleh seorang yang bernama Claudia Sham. Claudia Sham ni dia bekas policy maker untuk Federal Reserve, untuk US, untuk Amerika di bawah Clinton dulu. So, pergi Google, hidup lagi dia. Tahun 2019 itu dia bercakap tentang Sham Rule. Sham Rule dia mengatakan, Claudia Sham ni dia kata, kalau stimulus itu boleh disediakan sebagai annual lump sum kepada individu-individu apabila sham indicator mencapai 0.5% daripada total stimulus daripada 0.5% pada waktu indikator itu mencapai 0.5%, masa itu kita dumpkan stimulus package. Maka dia kata dia boleh offsetkan setengah daripada slowdown di dalam consumer spending yang memberi kepada 0.7% GDP boost dan stabiliskan demand. Okey, mungkin yang ramai confused. Apa benda yang kau cakap ni? Aku tak faham lah. Dia macam ni. Dalam recession, apabila negara kita mengalami kemerosotan ekonomi, dia ada satu period di mana kita akan mencapai kemerosotan ekonomi itu. Dan benda ini berlaku pada bulan 9, Julai, Ogos tahun ini. Ogos, September, Oktober, November, 3 bulan lepas, we are reaching our recession, di mana kita punya growth is negative 17%, 17%. Now we are expecting to recover sebab kita buka kita punya ekonomi hari tu. Now we are moving back. Apabila unemployment rate mula meningkat lagi, sekarang ini kita tengok unemployment rate is 5.6%, 5.3%. Kita akan nampak bahawa in 2021, the next recession akan berlaku lagi. And we are talking about Malaysia and global recession. The moment sebelum recession itu berlaku, kalau kita berjaya letak stimulus package kepada individu sebelum recession berlaku, maka kita boleh dampen, kita boleh kurangkan risiko recession itu lebih teruk, menyebabkan ekonomi yang lebih teruk untuk kita last for another 12 months sebelum ekonomi recover. Soalan dia, seluruh dunia tanya, masalahnya kita tak tahu bila recession itu akan berlaku. Kita tahu dia akan berlaku, cuma kita tak boleh predict bila dia akan berlaku. Now, Sham, dia ada buat satu rule. Dia ada buat satu calculation. Dia kata untuk calculate, dia ada calculation dia, pergi cari sendiri. Di mana kalau kita buat stimulus pada waktu itu, kita predict katakanlah bulan Julai dia akan berlaku, masa itu kita pump stimulus. Kita bukan macam sekarang, BRIM ni, kita bagi sekali setahun tapi RM1,000. It does not work. So how much? Sepatutnya individu M40 dan M30 dapat RM10,000. RM10,000 satu tahun sekali. Then baru kita boleh stimuluskan ekonomi. Tapi bukan RM10,000 duit KWSP. I'm talking about government bagi duit individu RM10,000 kepada individu dan soft loan kepada big corporation macam AirAsia, macam MAS, macam Malindo, macam Pro2 dan soft loan kepada SMEs dengan kadar yang very low. That 10,000 satu orang kepada, bukan semua individu maksudnya 30 juta rakyat, no. I'm talking about individu yang ada, yang bekerja. Breadwinners, individu yang bekerja. Working workforce, 12 million of us. 10,000 setiap seorang. You're talking about 10 billion or bit more punya dana yang diinjekkan untuk perkara tersebut. And with that, kalau kita berjaya buat sebelum recession happen, kita pump that 10,000 to each individual, 10,000, that could help them untuk stimulatekan, to increasekan demand and increasekan supply. Sebab ekonomi is about demand and supply. Macam mana kita nak provide supply kalau tak ada demand? Kalau zaman ekonomi tengah teruk, orang tak nak berbelanja. Ekonomi tengah teruk, orang menyimpan. Sebab apa? Dia pun tak tahu income dia akan sampai bila. Dan once kita stimulatekan dia dengan package rancangan ekonomi 10,000 setiap seorang, the demand, the demand will increase, supply will also increase, then the economy akan mula turn. Saya tak cakap benda ni. Ini Claudia Sham cakap
dalam Shen, apa nama, macam mana nak sebut nama dia semua tak kerti. Dalam talk beliau. Sendiri boleh tengok, pergi kat YouTube, cari Claudia Sham. Dan rules ini, benda ini sekarang ini sudah dimasukkan di dalam Federal Reserve, di dalam Federal US. Saya nak tunjuk tapi tak boleh nak tunjuk real time dipanggil. Kalau dipanggil Fred Economic Data, Economic Research. Boleh tengok kat situ, saya boleh tunjukkan. Tapi sekarang ini saya tak boleh nak tunjuk. Saya mungkin boleh tunjuk. Downturn, recession akan berlaku. Pada masa itu kita letak stimulus, 1,000 tak cukup, we are talking about 10,000 ringgit each individual. Macam mana kau dapat dengan 10,000 ringgit Suhadi? Itu panjang cerita, nanti korang tidur kalau dengar aku bercerita macam mana nak datang dengan 10,000 ringgit itu. Okay? So, yang ni, orang-orang macam daripada Zafrul ni kena cakap, kena bincang, kena discuss. Nak tengok macam mana benda ini berlaku. Alah, Suhadi macam lah kau terror sangat ekonomi. Memang aku terror nak buat macam mana. And I'm not saying this because saya tahu. No, I'm reading. Dan ini merupakan benda yang dah di-adopt oleh banyak negara. And what we are doing is wrong. I'm sorry to say what we are doing is wrong. Stimulus package kita salah, quantum dia salah, dan masa diberi itu juga adalah salah. And that's why kita tak berjaya membantu rakyat kita for the last 7 months. We have failed. Kita telah gagal membantu negara, membantu rakyat, membantu. We have literally failed. We fail in our policy. We fail to learn from other countries. Terimalah hakikat tersebut. And yet, tak ke bodoh dan bangang, tak ke gila, kita masih guna formula yang sama untuk tahun depan. Kita tahu tahun ni kita gagal, tapi kita guna benda yang sama untuk tahun depan. Don't you think that is stupidity? Don't you think that is insanity? Takkah kita nampak benda itu sebagai satu kebodohan? Don't take my words from it lah. Tuan-tuan dan puan-puan sendiri mengalami dan hidup dalam zaman ini. I'm always looking at the worst case scenario. Question is, are you ready untuk impact next year? Tapi Suhadi, kalau next year tak jadi macam tu, Alhamdulillah. Macam saya kata bulan Mac hari tu, kalau tak jadi, Alhamdulillah, apa jadi kan? Apa yang saya cakap tu betul kan? And I hate to be right, but that is the problem. I was right. Saya kata kerajaan akan meminjam satu hari nanti. Yes, 37 billion dipinjam daripada KWSP. I was right. Saya kata ramai inflation akan berlaku. I was right. Now inflation is 20%, tuan-tuan dan puan-puan. CPI kita 120 now. Hari ini, 120. Data baru keluar. It's 20% increase. Inflation. Kita nak cakap macam mana? Okay. Tutup kilang kat situ, kita buka cerita baru.